Pada petang ini saya selaku Presiden Putera bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Datuk Khalid Yunus, Timbalan Presiden Putera, dan Saudara Nasrul Ali Hassan, Ketua Wira Putera Malaysia, muncul bagi tujuan untuk membuat rayuan kepada orang ramai, khususnya masyarakat kaum pribumi, orang-orang Melayu, lebih-lebih lagi, bagi tujuan untuk menyokong putera yang pada hari ini melancar crowdfunding ataupun dalam bahasa Melayu disebut pendanaan awam. Putera telah lahir pada 8 Mei 2019 dan pelancaran resminya pada 28 September 2019. Lebih kurang setahun setengah putera ditubuhkan, dan sepanjang setahun setengah kita telah mengambil langkah perjuangan dengan penuh bersemangat, terutamanya dalam usaha kita bukan sahaja membela bangsa kita, umat Melayu dan Islam, tetapi memperkasakan perjuangan agama, bangsa dan negara bagi tujuan untuk menjamin masa depan anak cucu kita kaum pribumi, supaya kita tidak kehilangan di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Sepanjang setahun setengah kita melaksanakan perjuangan ibarat kata berkayuh dengan lidi, tanpa dayung. Artinya betul-betul bertunjangkan kepada semangat jati diri dan semangat kecekalan para pimpinan putera di semua peringkat. Kita langsung tidak menerima apa-apa dana ataupun bantuan daripada mana-mana pihak setakat ini, dikecuali kita beroperasi melalui yuran yang didermakan, yang dibayar oleh ahli-ahli, dan juga sumbangan dari kalangan ahli Dewan Tertinggi Putera secara bulanan sekadar 100-200 seorang. Artinya memang kita menghadapi masalah kengkangan keuangan, tidak mencukup dana. Maka sebab itulah pada hari ini Putera melancarkan 3 tabung serentak. Pertama, kita namakan tabung perjuangan putera, yang kita sasarkan untuk memungut sekitar 1 juta lebih, dan jangka hayatnya tidak ditetapkan. Sampai bila-bila sehingga kita rasa mampu, kita dapat berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung lagi kepada dana awam. Dan tabung perjuangan putera ini ialah untuk membantu berbagai program putera, terutama dalam merealisasikan perjuangan untuk kita kaum pribumi, khususnya orang Melayu dan umat Islam. Dewasa ini, mutakhir ini, negara kita menghadapi berbagai-bagai cabaran. Cabaran yang kita hadapi ini berkait dengan survival bangsa kita,
dan kedudukan agama suci Islam kita sebagai agama persekutuan. Banyak isu-isunya yang tak perlu saya perjelaskan satu persatu. Tetapi masyarakat boleh melihat melalui berita media sosial dan daripada Facebook, Instagram dan sebagainya. Saban hari Putera begitu proaktif dengan berbagai-bagai tindakan demi membela dan memperkasakan perjuangan agama bangsa dan negara. Dan dari segi matlamatnya ialah kita nak menjadikan Putera ini sebagai third force, kuasa ketiga yang tidak terikat dengan mana-mana pihak dan mana-mana kumpulan, supaya kita bebas bercakap dengan agama bangsa dan negara tanpa kita rasa gentar dan terikat dengan mana-mana pihak. Kita tidak akan bersikap apologetik. Kita tidak akan bersikap rasa rendah diri. Kita hanya akan mempertahankan ketegasan perjuangan bangsa kita berdasarkan perlembagaan negara yang sedia ada. Apatah lagi kepada perkara pasal 151, 152, 153 dan sebagainya. Maka oleh itu, kami memerlukan dana yang tidak sedikit. Tolonglah bantu kami, khususnya masyarakat orang-orang Melayu dan kaum pribumi. Kita adalah parti yang bersih dan bermoral. Kita bukan parti bercakap tak serupa bikin, melau hidup Melayu. Tapi ada kala Melayu yang dilakukan itu dijual begitu saja. Ada kala mereka bertakbir Allahu Akbar, tetapi mereka memperdagangkan Islam sebagai modal politik. Putera tidak akan terjerumus dalam kancah krisis yang saya sebutkan tadi. Kita bangkit dengan tegak, nyata dan jelas bahawa kita adalah kumpulan yang saya kira terkini dan mungkin terakhir untuk bangkit bagi menjamin survival perjuangan agama bangsa dan negara kita untuk masa kini, insya-Allah masa depan dan selama-lamanya. Oleh itu, saya sangat-sangat merayu bagi pihak Putera, bantulah kami. Itu juga dana yang kedua, iaitu dana yang kita namakan Tabung Selamatkan Tanah Rizak Melayu. Raja-Raja Melayu telah berwasiat pada 5 Ogos tahun 1957. Antara 7 wasiat, aku tinggalkan kamu 50% tanah Rizak Melayu. Selebihnya kamu carilah dengan pihak-pihak lain. Tanah Rizak Melayu hari ini sudah tinggal sekitar 12% ataupun lagi kurang. Ianya amat mendebarkan kita, kerana peristiwa hilang tanah ini seperti manalah rakyat Palestin hilang tanah kepada Zionis Yahudi Israel. Kita kena jaga, kerana tanah atau bumi tak boleh dibuat oleh manusia. Ianya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanah Rizak Melayu sudah tinggal 12%. Kita mesti memperjuangkan kembali tanah Rizak Melayu balik kepada kedudukan asal sebanyak 50%. Banyak yang tidak diganti. Dan ada negeri-negeri sudah jelas dan nyata tanah Rizak Melayu bertukar tangan kepada orang-orang bukan Melayu, terutamanya di negeri Perak. Maka sebab itu, Putera telah melantik Barisan Peguam untuk membawa kes semakan kehakiman di mahkamah dalam masa yang terdekat. Cuma kita menghadapi kekangan keuangan untuk membeli cabutan satu lot tanah dalam belanja yang tidak sedikit. Untuk beli cabutan ini memakan belanja berbelas ribu ataupun lebih, belum masuk yuran guaman. Jadi
kalau umat Melayu ingin melihat bahawasanya kita putera bertindak, bukan bercakap tak serupa bikin, bantulah tabur tanah rezak Melayu yang diusahakan oleh putera ini. Dan kita menyasarkan untuk mengutip sebanyak 300,000 anggaran kos buat permohonan. Dan kita akan file kes ini tak lama lagi di mahkamah, dan ianya tak ada jangka hayat. Cuma tinggal lagi, kalau kita dapat kumpul 300,000, kita akan maklumkan dana yang kita sudah peroleh ini, dan kita akan perincikan bagaimana perbelanjaan setiap sen duit yang disumbang oleh pihak awam. Dana yang ketiga iaitu dana bantuan guaman. Dana bantuan guaman ini antara lainnya memanglah saya sendiri secara peribadi merayu, kerana saban hari saya juga terima saman defamation. Maklum sajalah, dalam perjuangan seperti yang kita lihat mutakhir ini di negara kita, banyak tuduh menuduh sama menyamar di antara satu sama lain. Kes terbaru saya ada dua. Satunya kes nyata yang dibuat oleh arwah Ruslan Kasim, Ketua Penanganan Perkasa, terhadap Lee Guan Eng, dan saya adalah second defendant. Mengenai dengan dakwaan kononnya Lee Guan Eng bertemu dengan pihak-pihak tertentu di Singapura. Saya terpaksa membayar kos guaman sebanyak RM35,000 dan didenda sebanyak RM50,000, RM85,000. Dan satu lagi kes, saya didakwa oleh Watamukti Monosami, seorang bekas menteri dulu, kerana dia menuduh saya menggelar dia dengan sesuatu nama yang juga saya telah menerima sama beliau dan akan dibicarakan di mahkamah. Kos yang paksa saya mesti siapkan ialah sekitar RM150,000, dan yang dah muktamad kes dengan Lee Guan Eng RM75,000 dan RM85,000. Jadi RM150,000, dan dana ini jangka hayatnya saya harap nak kumpul dalam masa sebulan. Bila cukup, saya akan tutup, dan kos duit ini saya akan buat pembayaran sebagaimana sewajarnya. Jadi inilah tujuan dana putera kita lancar pada hari ini. Sebab kita terpaksa merayu kepada masyarakat, orang-orang Melayu, kaum pribumi, khususnya untuk kita meneruskan perjuangan. Jadi bantulah kami. Saya merayu sangat-sangat. Kita lahir daripada yang lain. Kita melalui jalan yang sukar. Sebab kita nak jadi pemimpin-pemimpin yang bukan kaki mengapa. Bukan pemimpin yang semata-mata cari makan untuk kepentingan pribadi. Kita nak langsungkan perjuangan nasionalisme Melayu Islam kaum pribumi dengan tegas dan berani. Jadi itulah sebabnya saya tampil bersama Tan Sri, Timbalan Presiden dan Ketua Wira untuk merayu kepada orang ramai supaya membantu kami, menyokong kami. Dan percayalah, RM1 ke, RM5 ke, RM100 ke, ataupun RM1,000, RM2,000 ke, mana-mana saja yang menyumbang, anggaplah ianya sumbangan untuk amal jariah perjuangan bangsa kita. Putera dipimpin oleh golongan profesional, bukan saja beberapa orang ahli politik yang berpengalaman, tetapi mempunyai rekod yang bersih, tetapi juga tokoh-tokoh profesional, tokoh-tokoh akademik dan sebagainya. Dan kita akan tabir urusan keuangan ini dengan telus, dengan berintegriti, dengan berprinsipkan good governance. Kerana pengalaman-pengalaman sebelum ini, rusaknya banyak parti-parti sebelum ini ialah kerana kurangnya integriti dan tidak terus. Jadi please, saya merayu sungguh-sungguh dengan masyarakat, bantulah
perjuangan untuk agama, bangsa dan negara ini. Terima kasih. Lagi? Macam mana nak memberikan sumbangan tu? Daripada laman web ke ada akaun langsung? Ya, dalam laman web ini boleh tekan iaitu laman web resmi Putera putraperkasa.my. Tekan putraperkasa.my. Ini adalah laman web resmi Putera dan akan keluarlah apa ni, link ni. Jadi kalau boleh apa ni saudara Nasrul jelaskan detail ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tujuan menyampaikan sumbangan, apabila tekan ke kita punya laman web www.putraperkasa.my, akan keluar terus link untuk ke tabung perjuangan Putera. Hanya perlu tekan butang tabung perjuangan Putera, akan terus ke laman yang akan menceritakan ringkasan tabung perjuangan. So setakat ini kita dah buka sejak semalam. So hari ini setakat ini dah terkumpul RM2,430. Jadi so daripada sini, hanya daripada info kempen dekat sini boleh baca lebih kurang, dan hanya perlu tekan nilai sumbangan. Kita buka nilai serendah RM10, tapi minimum kita boleh derma lebih kurang RM5 lah. Hanya perlu kalau kat sini boleh masukkan nilai, katakan RM5 atau RM5, tekan je butang hantar dan automatik akan pergi ke payment gateway. Sangat mudah, cuma perlu isi butiran, dan ketika isi butiran, tamat saja isi butiran, di sebelah bawah ada satu butang. Andai kata tuan-tuan tak nak menampakkan nama, jadi boleh tekan menyumbang sebagai rakyat prihatin. Sebab crowdfunding adalah satu sistem yang mana kita kena telus, orang kena tahu dan kena nampak siapa penyumbang. Jadi di sistem kita tahu siapa nama penyumbang, tapi andai kata dia tak nak namanya dipaparkan di laman web, dia boleh tekan menyumbang sebagai rakyat prihatin ni. Jadi akan keluar sebagai rakyat prihatin lah, dia tak akan keluar sebagai nama asal. Dan kemudian hantar sumbangan lah, akan masuk ke laman biasa. Saya tunjuk contoh nama tu. Okay, sebagai contoh kat sini ada senarai penyumbang. So kita tahu lah siapa yang ada menyumbang setakat hari ni. So ada daripada ni Nur Hafizah Jamuddin, ada yang rakyat prihatin ni, ada orang yang tak nak nampakkan nama dia lah. Jadi itu saja. Terima kasih.